Assalamualaikum Doktor. Saya Nur Hidayah binti Abdul Razak, nombor matrik 251901. Saya akan menjawab persoalan 1 dan 2 berkenaan dengan NAFTA. Berbalik kepada soalan pertama, berkenaan dengan rasional penubuhan NAFTA kepada negara anggota. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang dianggotai oleh 3 negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Pada permulaannya, perjanjian perdagangan bebas ini hanya disertai oleh Amerika Syarikat dan Kanada bermula pada tahun 1988. Namun setelah perbincangan selama beberapa tahun, pada 1 Januari 1994, Meksiko secara rasmi menyertai perjanjian perdagangan ini. Rasional penubuhan NAFTA ini kepada negara anggota meliputi keseluruhan perdagangan ekonomi dalam usaha meningkatkan ekonomi serantau. Antara rasional penubuhannya ialah untuk meluaskan lingkungan perdagangan bebas. Ketiga-tiga negara ini bersepakat menghapuskan sekatan perdagangan, menambah peluang pelaburan dan mengelakkan perdagangan asli. Penghapusan dalam 10 tahun tarif pada 99% barang yang diperdagangkan antara Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko membuka lebih banyak peluang perdagangan. Negara anggota akan saling melengkapi dalam menyelaraskan sistem ekonomi dan keperluan rakyat. Jual beli produk di kalangan negara anggota berlaku tanpa sebarang sekatan dan caj tambahan yang dikenakan. Kebebasan melakukan dagangan mewujudkan persaingan produk. Namun kesan persaingan ini memberi manfaat positif kepada pasaran dan pengguna. Para pengeluar bersaing untuk membekalkan produk yang terbaik pada kadar harga yang minima untuk menempatkan produk mereka di pasaran. Keadaan ini mendorong pengeluar melakukan inovasi untuk mencipta sesuatu yang baru dan berusaha meningkatkan kualiti produk sedia ada. Selain daripada itu, usaha sama dengan kaedah menanam modal pada perniagaan atau produk sedia ada dilihat dapat mengurangkan kadar persaingan tidak sihat. Perjanjian perdagangan bebas ini juga dilihat telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada negara anggota. Permintaan tenaga buruh yang semakin bertambah ekoran daripada kebebasan negara anggota membuka perniagaan telah menurunkan kadar pengangguran. Situasi terkini menunjukkan kapasiti rakyat Amerika yang bekerja di Meksiko semakin bertambah. Perdagangan ini merupakan satu inisiatif dan usaha menarik pelabur asing untuk meluaskan pasaran sedia ada. Manfaat yang diperolehi kini, NAFTA bukan sahaja memberi manfaat kepada negara-negara anggota, malah memberi kesan kepada ekonomi global. Menjawab persoalan kedua berkenaan dengan keburukan NAFTA kepada negara anggota. Peningkatan perdagangan antara 3 negara menjadi lebih 2 kali ganda. Faktor perbezaan ekonomi antara Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko serta kelonggaran halangan perdagangan telah menyebabkan peningkatan yang besar dalam defisit perdagangan. Contohnya, defisit perdagangan Kanada pada 2009 adalah sebanyak $22 bilion, iaitu semasa krisis ekonomi global. Berbanding pada tahun 2008 adalah $78 bilion. Selain daripada defisit perdagangan, perjanjian bebas dilihat membuka peluang kepada syarikat yang lebih besar untuk memindahkan perniagaan mereka ke negara yang mempunyai kos buruh dan bahan mentah yang rendah, iaitu kos operasi. Apabila wujudnya keadaan ini, syarikat besar ini dia akan memonopoli pasaran di negara anggota tersebut. Kesan monopoli ini akan menyebabkan perniagaan tempatan akan terjejas dan gagal untuk bersaing. Disebabkan oleh faktor ini, kini kebanyakan syarikat Amerika Syarikat telah mengambil inisiatif untuk mengurangkan kos secara drastik, seperti mengeluarkan produk yang murah bagi menarik minat penduduk sendiri untuk berkhidmat di negara mereka. Bagi cukai dan tarif, cukai kita faham adalah sebahagian daripada pendapatan negara. Perjanjian perdagangan bebas telah menyebabkan pendapatan cukai negara anggota menurun.
kesannya negara-negara anggota cenderung mempunyai kadar cukai korporat yang lebih rendah dan biasanya menawarkan insentif kepada syarikat besar untuk berpindah masuk bagi menyumbang kepada ekonomi negara dengan tujuan untuk mengekalkan keseimbangan ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan kesan yang buruk kepada perniagaan tempatan. Sekian daripada saya menjawab persoalan 1 dan 2. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatihah binti Mak Saleh, matrik number 257716. Okey, saya akan membentangkan tentang soalan 3 dan soalan 4, iaitu soalan 3, adakah keanggotaan NAFTA perlu diperluaskan ke negara lain? Seperti yang kita tahu, NAFTA adalah perjanjian daripada gabungan 3 negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Okey, persoalannya sekarang, adakah keanggotaan NAFTA perlu diperluaskan ke negara anggota lain? Okey, dalam hal ini, saya berpendapat bahawa NAFTA tidak perlu diperluaskan kerana seperti yang kita ketahui, selain daripada NAFTA memberi kelebihan kerana tidak dikenakan tarif, di mana Amerika Syarikat mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi dan dengan harga yang murah, sementara Mexico pula mengeluarkan makanan dan tanaman dengan harga yang rendah. NAFTA juga mempunyai kelemahan kerana apabila sesebuah negara anggota hanya fokus kepada barang import, ia akan menyebabkan perniagaan domestik akan merosot dan menyebabkan rakyat hilang pekerjaan. Selain itu, NAFTA akan menyebabkan anggota kenegaraan saling bergantungan antara satu sama lain. Oleh itu, jika berlaku terputusnya hubungan kenegaraan antara negara, ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada negara kerana akan kehilangan bekalan produk. Keempat, NAFTA ni tidak perlu diperluaskan kerana akan memberi kerugian kepada pemerintah, memandangkan pemerintah negara bergantung kepada pendapatan tarif barang. Okey, itu untuk soalan 3. Next adalah soalan 4, iaitu adakah industri automobil dan tekstil memberi manfaat kepada negara anggota? Okey, automobil dan tekstil adalah sektor yang menguntungkan Amerika Syarikat setelah NAFTA dibentuk. Selain itu, automobil adalah industri perdagangan terbesar dalam Amerika Syarikat dan Mexico serta mengalami peningkatan tertinggi dalam perdagangan negara tersebut. Mexico juga menjadi pengimport kepada Amerika Syarikat dengan peratus sebanyak 15.4%. Oleh itu, boleh dikatakan industri automobil dan tekstil ini memberi manfaat kepada negara anggota kerana telah memberi keuntungan kepada negara tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Saya Zirawati binti Jaafar, nombor matrik 258094. Saya akan menjawab soalan 5 dan soalan 6. Okey, soalan 5, mengapa Presiden Donald Trump mahu mengkaji semula perjanjian NAFTA? Okey, dalam pada kebaikan-kebaikan yang diperolehi daripada perjanjian ni, kesan dia, kita tak dapat nafikan ada juga kelemahan-kelemahan. Ada juga kelemahan-kelemahan yang dihadapi, terutamanya untuk soalan ni bagi Amerika Syarikat lah. Okey, antara kesannya adalah defisit perdagangan, penutupan kilang dan kehilangan pekerjaan, terutamanya bagi sektor pembuatan bagi rakyat di Amerika Syarikat. Okey, ada beberapa isu yang timbul lah yang merugikan rakyat dan pihak Amerika Syarikat. Antaranya saya tak ulas lanjut lah mengenai subsidi mewah sebanyak 200 US dollar, 200 bilion yang diberikan kepada petani atau pelada tempatan Amerika Syarikat untuk hasilkan tanaman komoditi. Okey, isu yang kedua mengenai subsidi terhadap makanan ternakan tempatan dan subsidi tanaman kapas. Okey, jika dapat kita lihat begitu banyak permasalahan dan isu-isu yang timbul yang tidak menyebelahi Amerika Syarikat dan kesannya amat merugikan negara tersebut. Jadi tak heranlah kalau
presidennya Donald Trump mahu mengkaji semula perjanjian NAFTA ni untuk mendapatkan hasil yang lebih baik demi kepentingan negaranya. Okey, sebab itulah Donald Trump berusaha menggantikan NAFTA dengan perjanjian yang baru yang dianggap adalah lebih baik. Dengan langkah dia memulakan rundingan dengan Kanada dan juga Mexico. Okey, jadi pada 2018 ketiga-tiga negara tersebut telah sebulat suara menggantikan NAFTA dengan perjanjian Amerika Syarikat Mexico Kanada USMCA dan mengesahkannya pada Mac 2020. Okey, akhirnya USMCA ni telah berkuat kuasa untuk menggantikan NAFTA pada 1 Julai 2020. Okey, untuk soalan nombor 6 tu, apa pendapat anda secara am mengenai isi perjanjian NAFTA? Okey, pendapat saya memang banyaklah kebaikan dia. Hapus tarif kepada hampir 99% barang yang diperdagangkan di antara ketiga-tiga negara. Dia boleh menyumbang kepada pertumbuhan baik dalam KDNK. Dia juga memberi kesan yang positif dari segi hubungan diplomatik di antara negara-negara yang terlibat. Dalam pada itu, perjanjian ni juga mempunyai kelemahan dia yang tersendiri. Contohnya masalah pencemaran serta kemasukan budaya Amerika. Okey, seperti yang kita lihat secara amnya lah, kita kena tengok secara amnya kebaikan dia adalah mengurangkan tarif dan duty import serta menggalakkan perdagangan barangan dan perkhidmatan sesama sendiri. Okey, bila keadaan ini berlaku, dia merendahkan harga barangan keperluan yang dikehendaki oleh para pengguna. Sebab hanya barang termurah dari seluruh dunia boleh beredar dalam pasaran tanpa sekatan pertindihan cukai yang sudah tentu akan menguntungkan pengguna. Okey, apabila perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melonggarkan syarat persaingan perdagangan dan pelaburan serta merendahkan harga barangan keperluan pengguna, ia dapat mewujudkan peraturan pentadbiran yang seragam dalam kerjasama perdagangan di antara negara-negara tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan faedah dan juga kebaikan serta kebajikan kepada negara-negara anggota yang terlibat. Okey, terima kasih.